Selamat pagi, hari ini kita akan belajar tajuk bab 1 yaitu tujuan perniagaan dan bentuk pemilikan perniagaan. Dalam bab ini, murid boleh menerangkan tujuan perniagaan. Oke, kita lihat dahulu topik-topik dalam bab 1 yaitu dalam tujuan perniagaan dan bentuk pemilikan perniagaan. Anda akan belajar tujuan perniagaan, bentuk pemilikan perniagaan, bentuk-bentuk perniagaan lain, klasifikasi perniagaan, skala perniagaan, berkaitan antara penawaran barang dan perkhidmatan, klasifikasi dan skala perniagaan, serta perkembangan sektor perniagaan di Malaysia. Jadi yang pertama sekali, apakah itu perniagaan? Mengapa perlu belajar dunia perniagaan? Perniagaan ialah aktiviti yang melibatkan urus niaga jual beli barang atau perkhidmatan antara penjual dengan pembeli bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Sebenarnya, setiap hari Anda telah melaksanakan aktiviti ini. Contohnya di sekolah, Anda membeli di kantin sekolah. Anda sebagai seorang pembeli dan kantin adalah penjual. Urus niaga Anda ialah Anda membeli barangan yang hendak Anda makan, manakala pihak penjual akan menerima uang hasil pembelian Anda. Ini yang dimaksudkan dengan perniagaan. Antara lain, perniagaan ini melibatkan pertukaran nilai antara penjual dengan pembeli bagi membolehkan penjual memperoleh keuntungan. Jika sesebuah perniagaan itu menjana pendapatan yang besar, kebiasaannya syarikat ini akan memberikan sumbangan yang besar kepada masyarakat yang dipanggil sebagai tanggung jawab sosial. Contohnya, pihak Astro telah menyediakan asrama percuma kepada pelajar di pedalaman negeri Sabah di SK Magandai. Kalau Anda lihat iklan di Astro itu, ada iklan yang memaparkan pihak Astro telah memberikan asrama secara percuma kepada pihak pelajar di SK Magandai, Kota Marudu. Oke. Baiklah, seterusnya konsep asas perniagaan. Oke, dalam konsep asas perniagaan ini terdapat 6 konsep asas, yaitu memuaskan kehendak dan keperluan pengguna, pertukaran nilai, keuntungan perniagaan, kontrak perniagaan, barang dan perkhidmatan, serta penjual dan pembeli. Jika wujud ke-6 konsep asas ini, maka kita boleh kategorikan itu adalah sebuah perniagaan. Kita ambil contoh, untuk penjual dan pembeli, dalam perniagaan harus ada penjual dan pembeli, barulah berlakunya perniagaan. Oke, ini adalah tujuan perniagaan. Ada 6 komponen asas perniagaan. Yang pertama ialah barang dan perkhidmatan. Apakah itu barang? Barang ialah sesuatu yang mempunyai bentuk fisikal dan merupakan objek yang dapat dilihat serta boleh disentuh. Perkhidmatan pula berbeza dengan barang kerana ia hanya memberikan perkhidmatan melalui faedah kepada pengguna dan peniaga. Contoh perkhidmatan seperti pengangkutan, insurans, salon, tuition, dan sebagainya. Yang seterusnya ialah memuaskan keperluan dan kehendak pengguna. Barang yang dihasilkan adalah kerana atas permintaan pengguna, maka biasanya keperluan ini adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk meneruskan kehidupan. Sebagai contoh, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kehendak pula ialah keinginan manusia untuk hidup dengan lebih selesa. Kehendak ini tidak terhad dan sukar dipuaskan, serta berbeza antara individu. Yang ketiga ialah pertukaran nilai. Pertukaran nilai merupakan aktiviti urus niaga yang melibatkan tindakan pembeli memberikan sesuatu yang bernilai, yaitu wang, kepada penjual sebagai balasan kepada produk yang diperoleh. Urus niaga akan berlaku sekiranya wujud persetujuan antara penjual dengan pembeli tentang harga yang ditetapkan. Manakala keuntungan perniagaan pula ialah lebihan hasil jualan setelah ditolak semua kos yang terlibat. Contoh kos yang terlibat ialah kos pengeluaran dan kos operasi. Keuntungan sesebuah perniagaan adalah berbeza mengikut tahap syarikat itu. Apabila sesebuah perniagaan telah berjaya memaksimumkan keuntungan, perniagaan tersebut bertanggung jawab untuk menyumbang semula sebahagian daripada keuntungan kepada masyarakat. Ini yang dipanggil sebagai tanggung jawab sosial. Seterusnya penjual dan pembeli.
Penjual ialah individu yang menawarkan barang atau perkhidmatan, manakala pembeli ialah pihak yang memerlukan atau menghendaki barang atau perkhidmatan tersebut. Peniaga dan pembeli melakukan urus niaga di pasaran. Urus niaga berlaku apabila peniaga dan pembeli bersetuju dengan masa, harga, kuantiti, serta tempat barang atau perkhidmatan tersebut dibekalkan. Yang terakhir, konsep asas perniagaan ialah kontrak perniagaan. Kontrak ialah perjanjian yang dimeterai oleh dua atau lebih individu. Pihak-pihak tersebut akan terikat secara sah kepada perjanjian yang telah dipersetujui. Baiklah, setelah kita pelajari 6 komponen asas perniagaan, apakah pula aktiviti perniagaan? Aktiviti perniagaan hanya ada 2, yaitu aktiviti berasaskan barang dan aktiviti berasaskan perkhidmatan. Bermaksud di sini, sesebuah syarikat atau organisasi akan menjual barangan atau perkhidmatan. Walau bagaimanapun, ada syarikat atau organisasi yang menjual kedua-dua barang dan perkhidmatan. Baiklah, aktiviti berasaskan barang merujuk kepada barang melibatkan penggunaan faktor-faktor pengeluaran untuk menghasilkan barang fisikal. Contohnya, kilang perabot menghasilkan meja, kerusi, dan kabinet. Contoh kedua, kilang kasut menghasilkan kasut. Bagaimana pula dengan aktiviti berasaskan perkhidmatan? Aktiviti ini melibatkan penawaran barang tidak nyata yang dapat memberikan keselesaan, kepuasan, dan kecekapan kepada pengguna. Contohnya, pendidikan merupakan aktiviti perkhidmatan yang menawarkan pembangunan modal insan dari aspek mental dan fisikal. Perkhidmatan ini melibatkan sektor awam dan sektor swasta. Oke anak-anak, itu saja yang kita akan belajar pada hari ini. So, ingat ada 6 komponen asas perniagaan dan 2 aktiviti perniagaan. Jika Anda mempunyai sebarang soalan, Anda boleh terus komen dan ataupun letakkan soalan tersebut di ruangan komen. Sekian dan terima kasih.